Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan di alam maya untuk semua teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Apa khabar saudara Rosli Desperado? Filem Desperado. Saudara Fuwi, saudara Syah Ibrahim, apa khabar? Saudara Muhammad Aziz, Muhammad Azizi, Mr. Fiqh Hafiz, ya. Itu di Instagram. Jadi bagi Mas Al-Baji, Nazrul MN, Khairul Paklang, kalau tak berkesempatan ada di terganggu di Facebook, switch ke ini Instagram, ya, saudara. Dan kalau dua-dua terganggu macam malam tadi, tunggu sekejap, saya akan masuk melalui telefon saya. Jangan risau saudara Kamal, kita macam malam tadi saya bersiaran sampai jam 11.40 dekat pukul 12 baru habis. Bagi saya harus melangsaikan apa yang saya catatkan di sini supaya benda itu tak basi. Sebab malam tadi, hal malam tadi, siang, hal siang. Saudara, jangan lupa share and like dengan teman-teman semua. Saudara Rosli Abdul, apa khabar? Saudara Hashim, Saudara Hamdan Osman, Saudara Muhammad Razali Mustafa, Waalaikumsalam. Saudara Nurjali Man, Mak Yusof, apa khabar? Instagram ni nampak tak bergerak lagi, tak tahulah, mungkin tak masuk lagi teman-teman, ya. Saudara Pak Tam Fertigasi, Sapuan Syarif, Saudara Amir Dollah dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Terima kasih. Jangan lupa share, like. Instagram pun dah ganggu. So Nizam Ejam, ya, share, like dan subscribe. Itu untuk mudah, bukan kena bayar, tak ada kena bayar, ya. Mas Abanji. Baik, saya harus memberi kelaporan tentang kedudukan sekarang ni. Hari ini tanggal 3 Julai, hari Sabtu. Jumlah mereka, Saudara Anwar, yang dijangkiti oleh virus corona hari ini ada sedikit pengurangan, tetapi masih lagi pada angka 6,000, iaitu semalam 6,982. Hari ini 6,658 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah terkumpul sudah pun mencapai 772,607 orang. Besar, banyak tu. Ramai yang kena jangkitan. Dan hari ini adalah kematian yang agak tinggi, iaitu 107 orang. Jumlah keseluruhan mereka yang tewas kesan daripada jangkitan virus corona adalah 5,434 orang, ya. Saudara Ramli, Saudara Asyaif, Saraban. Di negeri Perlis semalam sifar, tapi hari ini 2. Hari ini 2 jangkitan. Di Kedah susut semalam 257, hari ini 145. Di Pulau Pinang juga susut. Semalam seriau juga, tengok 351. Hari ini 142. Di Perak juga susut. Alhamdulillah, Yop. Semalam 182, hari ini 101, Saudara Ishak Ramli. Di Selangor, ini Selangor tinggi hari ini. Ini Selangor rasanya tertinggi ni sebab untuk bulan ini dan untuk bulan lepas. Iaitu Selangor semalam 2,907, hari ini 3,047. Jadi jumlah mereka yang dijangkiti yang terkumpul di Selangor sudah 257,590 orang. Di wilayah Persekutuan juga ada peningkatan. Semalam 637, hari ini 676. Saudara Fauzi. Di Putrajaya susut semalam 20, hari 16. Di Negeri Sembilan, tinggi. Semalam Negeri Sembilan jangkitannya 606. Hari ini balik kepada 699. Begitu juga di Melaka. Melaka juga tinggi. Semalam 202, hari ini 345. Di Johor ada susut. Semalam 517. Hari ini di Johor 414. Di Pahang juga susut. Semalam 329, hari ini 200. Di Terengganu naik sikit. Semalam 44, hari ini 51. Bagaimanapun tahniah di Kelantan, ya. Warga di Kelantan nampak gayanya terus susut. 2 hari lepas 132, kemudian dia turun 129, hari ini 89.
angka 2, 2 angka. Alhamdulillah. So warga Kelantan berterusanlah kita untuk memastikan agar jangkitan virus corona ini tidak melebar. Di Sabah, meningkat balik. Sebab semalam dia ada peningkatan daripada 232 dia naik 230. Kemudian hari ini 322 ya saudara Rosini. Di Labuan susut semalam 129, hari ini 108, dan alhamdulillah di Sarawak juga sudah nampak trend penurunannya. Agak ketara sebab 2 hari lepas 544, kemudian semalam 440. Hari ini 361. Ya, itulah nampak gayanya gelombang susut naik turun naik berhubung dengan virus corona. Secara jumlah mereka yang telah pun diberi vaksin untuk COVID-19 ini setakat 1 Julai 2021 adalah 8,346,697 dos. Itu pada 1 Julai itu sebanyak 263,012 dos. Jumlah yang diterima dos pertama ialah 5,952,815. Dari jumlah itu 2,393,882 orang juga telah menerima dos kedua mereka. Jadi artinya sudah 2,300,000 warga kita yang telah pun sekejap ya Zuraida Zaini tentang menerima dos yang kedua. Baik saudara, dan menurut laporan yang saya terima, menurut kata Menteri Pertahanan, Menteri Vaksin, Menteri Virus Corona, Datuk Ismail Sabri, 5 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang dan Perlis dikatakan telah memenuhi nilai ambang dan ia akan beralih kepada fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN yang akan berkuat kuasa mulai hari Isnin nanti. Saudara Dahlan, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda. Mohon sahabat-sahabat semua kongsikan bersama ya Soal Aman. Ini menurut Datuk Ismail Sabri, tindakan itu perlu selepas semua negeri berkenaan mencapai semua nilai ambang ditetapkan kerajaan untuk beralih ke fasa 2. Dari jumlah penggunaan katil pula di wad unit ICU, iaitu wad unit rawatan rapi di 5 buah negeri tersebut sudah pun nampak turun. Tidak lagi berada pada paras kritikal. Bersamalah kita berdoa agar segeralah runsing kita ni. Jumlah keseluruhan untuk hari ini setakat 3 hari ini virus corona yang menyerang negara kita adalah 20,628. Saya harus melaporkan setiap hari dan dicampur dengan yang lepas berapa jumlah untuk bulan ini saudara ya. Baik saudara, kita berkongsi sikit dengan tazkirah yang singkat. Ini tazkirah singkat yang saya dapat daripada teman-teman yang menghantar kepada saya. Punca kerosakan akhlak dan rakyat ada disebutkan dalam kitab Mizan Al-Hikmah bahawa Amirul Mukminin Sayyiduna Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihissalam karawajallah pernah ditanya bagaimanakah orang awam boleh rosak. Jadi Sayyidina Ali menyatakan orang awam boleh menjadi rosak kerana 5 perkara. Pertama, apabila ulama menjadi tamak. Ini apabila ulama menjadi tamak, mengumpulkan harta, maka siapa lagi yang boleh menjadi petunjuk untuk orang awam? Kedua, apabila orang yang zuhud, yang hendakkan dunia dan mencari-cari apa yang jadi milik orang lain, maka siapa lagi yang boleh menjadi contoh buat orang awam? Kemudian, apabila peniaga melakukan khianat dan enggan menunaikan zakat, maka siapa lagi yang boleh dipercayai oleh orang awam? Dan keempat, apabila pejuang suka menunjuk dan menganggap perjuangannya sebagai tugas makan gaji, maka siapa lagi boleh diharap untuk mempertahankan umat Islam? Dan akhirnya, apabila pemerintah berlaku zalim dan tidak adil dalam berhukum, maka siapa lagi yang boleh diharapkan untuk membantu orang yang dizalimi? Demi Allah, orang yang merosakkan manusia ialah ulama yang tamak, orang zuhud yang hendakkan dunia, peniaga yang khianat, pejuang yang tidak ikhlas, dan pemerintah yang zalim. Inilah 5 golongan yang merosakkan dunia, yang merosakkan ummah. Jadi kita harus berhati-hati dengan keadaan begini saudara ya. Mutiara kata kita hari ini, orang yang menjadikan kegelisahannya pada satu hal saja, iaitu gelisah akan nasibnya di akhirat,
maka Allah akan cukupkan dia sehingga dia tidak lagi gelisah pada urusan dunianya. Jadi kalau kita gelisah, kita khawatir, kita takut apa yang berlaku masa depan kita di akhirat nanti, maka apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini Allah akan mencukupkan dan permudahkan. Itu adalah kata-kata hikmat untuk hari ini. Baik, saudara. Salam impian monatorium kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Walaupun hari Sabtu saya harus berkongsi, mengutarakan, inilah tuntutan kita. Jadi setiap kali saya membuka halaman saya bila nak berbicara soal-soal negara dan soal-soal politik semasa, saya harus mengutarakan salam kita, itu salam harapan kita supaya salam impian monatorium dan tuntutan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Dan saya ingin menasihatkan pada pimpinan kerajaan, kalau berbelanja tanpa had, tanpa ada imbang dan semak dan imbang, tanpa mendapat kelulusan parlimen, maka kita akan dikhawatiri negara akan muflis. Itulah suasana yang harus kita jaga. Sebab itu kita akan tuntut sampai tuntas agar parlimen segera bersidang. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah kalutnya politik Melayu, sedang rakyat semakin tenat. Politik orang Melayu itu kalut. Dan saya harap kali ini bila saya bagi pencerahan nanti tentang kalutnya keadaan politik ini, warga UMNO, warga PAS, warga PKR, jangan marah. Sebab malam ini saya akan menyantuni keseluruhan tiga-tiga parti tersebut. Ini untuk supaya faham keadaannya saudara ya. Sebelum itu, jangan lupa pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil dalam pantunnya, tidur atas tilam, waktu subuh terjaga, syukur jadi Islam, Allah janji syurga. Jadi kita harus bersyukur bahawa kita dipilih untuk menjadi umat Islam. Tak semua orang di dunia ini berpeluang menjadi umat Islam. Jadi kita harus bersyukur kerana jaminannya adalah syurga. Kata Pak Nazir lagi, abang nama Saleh, adik nama Bulat. Apabila akil balik, wajib tunai solat. Jadi kalau saudara punya anak, punya cucu, mereka yang sudah pun akil balik, dalam Islam ni ada akil balik, ada usianya. Kalau lelaki itu selalunya 15 tahun ke atas, maka hendaklah diingatkan bila akil balik wajib menunaikan solat 5 waktu. Jangan lupa saudara, jangan lupa solat 5 waktu. Saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, ia adalah tanggungjawab anda atas setiap suntingan dan atau apa sahaja komen yang anda lakukan. Kerana saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tindakan anda, sebarang perbuatan anda mengambil atau menyunting live saya ini untuk dimasuk ke dalam YouTube ataupun channel. Ingat saudara, sebab saya tak ada berkemampuan untuk menyemak, untuk melihat semua suntingan-suntingan anda dan semua yang masuk dalam live anda. Saya tak ada berkemampuan. Yang saya tahu apa yang saya cakap. Tok komen sikit tentang perjumpaan sulit Jalan Belami. Sebentar lagi ya Tengku Ismail. Sebentar nanti. Sekejap lagi. Sabar. Sebab saya ada sesi by sesi supaya kita jelas. Jadi bagi saya prinsip, ini pencerahan saya lah, pencerahan politik, dan juga memberi berita-berita semasa yang saya petik daripada internet dan sebagainya, daripada media-media. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Bila saya melontarkan pandangan, terpulang pada anda. Anda berhak untuk menerima atau menolak. Kalau anda juga nak menyatakan sesuatu, nyatakan. Terpulang pada saya untuk menerima ataupun menolak. Itu kita amalkan agar persahabatan kita, pertemuan kita saban hari ini menjadi lebih berarti. We must agree to disagree. Ini adalah prinsip kita ya saudara. Jangan lupa itu. Cuma hari ini agak berita yang kurang menyenangkan saya sedih kerana dikabarkan sejumlah 23 orang warga rider pejabat pos, warga rider pos telah pun dihentikan perkhidmatan mereka oleh syarikat Pos Malaysia. Mereka ini adalah rider kontrak, di mana sebelum mereka menyertai Pos Malaysia, mereka terpaksa mencari kenderaan sendiri, mereka beli kereta ataupun beli motor dan sebagainya. Dan kini mereka telah pun berhenti mulai 1 Julai. Jadi kita dapat bayangkanlah
bagaimana sukarnya kehidupan mereka menghadapi hari-hari depan yang tentulah gulap gulita. Bukan hanya mereka, ia juga melibatkan keluarga. Dan yang paling penting lagi, bagaimana mereka mahu melunaskan bayaran bulanan untuk setiap kenderaan yang mereka miliki. Kerana syarat waktu mereka mahu menyertai pejabat pos, mereka mesti memiliki kenderaan sendiri. Saya amat bersimpati dan saya haraplah kalau boleh pimpinan di Pos Malaysia dapat memikirkan sesuatu tentang mereka yang sudah pun ternyata bakal hilang pendapatan. Saya bersimpati dengan warga 23 orang Pos Rider dan kabarnya ramai lagi yang akan diberhentikan di seluruh negara. Jadi carilah upaya. Juga saya dapat berita tentang bagaimana nasib pekebun bunga di Camorra Highland dan juga di lodging. Kini mereka sudah beralih pula. Sebab bagi pekebun bunga sudah gulung tikar. Jadi ialah siapa nak beli bunga dalam keadaan sekarang ni. Jadi banyak mereka mengalami kerugian dan mereka beralih secara kecil-kecilan untuk menanam sayur. Itu pun belum pasti lagi pasaran produk mereka itu memenuhi dapat dipasarkan. Kita harus bersimpati kesan daripada PKP 1.0, 2.0 dan 3.0. Jadi Kementerian Pertanian berusahalah untuk menyantuni untuk nasib. Sebab saya katakan kita tak ambil walaupun majoritinya pekebun-pekebun tersebut terdiri daripada warga bangsa keturunan Cina. Jadi bukan kerana dia Cina tak boleh. Kita harus menyantuni semua. Mereka adalah rakyat Malaysia. Ya saudara. Dan ini bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan Kelana Jaya. Rupanya sebuah klinik milik anak kepada mantan Ketua Polis Negara, anak Tan Sri Musa Hassan, doktor lah dia, yang telah membuka klinik Uzma di Kelana Mall. Saya di Kelana Jaya. Bagi anda yang menghadapi tekanan, yang tidak mendapat tidak dapat meneruskan kehidupan, sukar mendapat makanan apa semuanya, kerana dia pun terpanggil, ialah cucu orang baik ni, begitulah ya saudara. Bahawa klinik Uzma Kelana Mall ada menyediakan bantuan makanan asas. Jadi kepada mereka yang tinggal di sekitar Kelana Jaya, bolehlah menghubungi klinik Uzma. Lokasinya di klinik Uzma Kelana Mall. Ya. Nombor telefon 03, sila catat, 03 788 60 002. 7886 0002. 03 lah ya. Dia awalnya 03. Jadi kalau anda yang menghadapi kesukaran untuk mendapat makanan asas, beras ke tepung dan sebagainya, bolehlah pergi ke klinik Uzma, kerana beliau juga pihak klinik tersebut menyediakan bakul makanan. Ya, sambil begitulah kita mengharapkan agar mereka yang punya kemampuan sama-sama menyantuni tentang untung nasib kehidupan rakyat. Ya. Dan bagi warga Muslim, kerajaan negeri Pahang, iaitu Pahang telah pun membenarkan aktiviti solat Jumaat dan fardu di semua masjid. Begitu juga untuk semayang raya Aidiladha. Kebenaran itu berdasarkan pada pelaksanaan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP. Kerana menurut pengarah Jabatan Agama Islam Datuk Dr. Zulkifli Ali, perkara itu telah pun mendapat perkenan Duli Yang Tuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga pemangku Raja Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah. Jadi istana telah pun mengizinkan boleh membuat semayang berjemaah di masjid. Tetapi bagi solat Jumaat hanya untuk 50 orang. Dan untuk hari-hari biasa, waktu-waktu biasa adalah 12 orang sesuai dengan kehendak SOP PKP ya. Bagi kemudian katanya hanyalah untuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Tapi bagi yang di bawah umur 12 tahun dan warga emas 75 tahun ke atas, tidak dibenarkan untuk solat di masjid. Begitu juga di Terengganu. Terengganu, selepas Perlis, Pahang dan akhirnya ini Terengganu juga turut membenarkan umat Islam melakukan solat berjemaah dan solat
Jumaat berkuat kuasa 1 Julai dengan mematuhi prosedur SOP standard yang ditetapkan. Bagaimanapun, kebenaran itu dihadkan kepada 40 orang saja untuk solat Jumaat dan 12 orang untuk solat fardu masjid. Yang Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Datuk Osman Muda berkata jumlah itu tidak termasuk pegawai dan ahli jawatankuasa Jawatankuasa Masjid dan surau terbabit. Jadi dari jawatankuasa, pegawai surau tak termasuk. Jadi kalau dia kata 40 tu, lebih dari 40 lah. 40 jemaah untuk karya di kawasan itu. Begitu juga untuk solat waktu-waktu biasa 12 orang. Dan juga mereka yang berusia bawah 12 tahun dan 65 tahun ke atas tidak dibenarkan kerana dikuatiri mudah dijangkiti. Okey, saya melihat dalam video media sosial ni tentang sedih juga seorang anak kecil. Dia berusia 2 tahun. Yang tersiar dalam video tu saya tengok sedih. Ini adalah merupakan antara keluarga yang terpisah kesan daripada perintah larangan PKP, iaitu kita melihat seorang anak kecil menangis, panggil mak, ibu di mana ibu. Jadi ibu dia pun menangis juga. Cuma mereka boleh berhubung melalui video conferences sebab ibunya berada di luar kawasan dan tidak dibenarkan untuk kembali ke rumahnya. Maka ibunya bernama Afiqah Sani yang terpisah sebagai pasangan PJJ, itu pasangan jarak jauh. Dah 2 bulan rupanya terpisah. Jadi saya haraplah menteri yang berkenaan cuba fikirkan cari jalan lah bagaimana keluarga yang terpisah ini boleh diizinkan untuk pulang ke rumah. Sebab anak kecil ada, sekarang anak itu tinggal dengan bapa. Kasih sayang anak dengan ibu jangan dipisahkan. Itu keadaannya. Dan walaupun sekarang ni menurut kenyataan menteri bahawa katil-katil ICU dah berkurangan, tetapi kalau boleh kita minta supaya pimpinan kerajaan memikirkan daripada sekarang untuk memperbanyakkan dan membesarkan kawasan hospital kerana kita tak tahu apa yang akan mendatang. Sekejap ya saya. Walaupun katil-katil ICU itu ada, sekarang dah berkurangan penggunaannya, tetapi masih lagi rawatan macam di Kajang apa semua. Sekarang ni musim durian ni. Rupanya di Kajang saya diberitakan lebih kurang 50 orang terpaksa dimasukkan hospital kerana COVID-19. Kesan dia makan banyak durian. Jadi kalau banyak makan durian pun bila diperiksa suhu dalam badan tinggi, maka disyaki sebagai pesakit virus corona. Jadi saudara kalau nak makan durian pun berhati-hati. Ambillah 5-6 ulas atau buatlah serawa-serawa. Bagaimanapun, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan Solidariti Rakyat Malaysia yang membantu sama rakyat kita kerana mereka telah ke hadapan membantu tanpa paksaan. Rakyat Malaysia yang berbilang kaum memang terkenal dengan semangat bantu-membantu. Sebab itu bila orang kata bendera putih dan sebagainya negatif, kononnya bahawa negara ini dalam kesusahan. Tidak, ini adalah bagi mereka yang susah dan tak tahu nak buat apa di rumah, letak sajalah dia punya bendera putih itu dan warga Solidariti bendera putih akan segera datang membantu. Cuma hari ini yang saya lihat, saya nampak juga ada juga dalam kawasan PKPD ni, di mana kawasan rumah-rumah pangsa, pihak berkuasa telah memasang kawat-kawat berduri di bawah tangga, daripada tangga sampai ke atas keliling tu. Cuma saya fikir ini saya rasa tak sesuai. Sebab kalau berlaku satu kemalangan, kebakaran, ataupun mahu dikejarkan ke hospital, ada pesakit emergency, ibu-ibu yang mengandung nak bersalin, ini agak sukar sebab tangga tu telah pun dipasang dengan kawat berduri. Jadi saya haraplah pihak berkuasa dapat memikirkan cara terbaik. Janganlah seluruh kawasan itu dipasung dengan kawat besi, kawat berduri. Jadi rakyat cuma tinggal ke atas. Apakah mereka dapat cukup makanan? Bagaimana nak menghantar makanan? Bagaimana? Memang jadi burung lah. Bagai seperti burung di dalam sangkar. Saya bersimpati dengan warga kota yang tinggal di rumah pangsa, di rumah PPRT, di mana kawasan itu adalah kawasan PKPD yang dipagar dengan kawat berduri. Jadi dalam keadaan begitu saya agak ketawa juga. Saya senyum
bila saya lihat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Seri Dr. Wan Azizah sudah menemplak. Dia sudah menemplak menteri lebay tak kanan tak kiri yang sekuntum dalam memori sekuntum Mawar Merah. Saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan tu tahulah. Ni lebay menteri ni, dia kata bahawa bagi tak usahlah fikir kat sangat bendera putih ni. Jangan risau. Kawasannya, dia kata bagi kawasan saya, dia kata datanglah. Bukannya dia nak pergi datang, bukan dia menghantar orang, tidak. Datanglah, dia kata, atau hubungi pejabat saya, kita akan beri bantuan. Jadi kata Dr. Wan Azizah, masa kamu mau undi, kamu turun cari rakyat. Kamu minta simpati. Tapi bila dah dapat kuasa, kamu suruh rakyat cari kamu untuk minta simpati bila rakyat berada dalam kesusahan. Sepatutnya kamu yang turun padang mencari orang yang susah. Inilah katanya dasar pemimpin haprak kerajaan pencirit nasional, kerajaan gagal. Wah, marah betul Dr. Wan Azizah. So, saya harap warga di kawasan Pandan tu, saya ingat mesti dari santuni Dr. Wan Azizah. Jadi beliau marah betul dengan menteri tak kanan tak kiri dalam memori sekuntum Mawar Merah. Saya juga agak bersetuju dengan pandangan daripada saudara Hisham Jalil. Jadi semua orang memberi gambaran negatif tentang permasalahan ini bendera putih ni. Jadi menurut saya dia kata beliau selaku ketua perangan Barisan Nasional Selangor, katanya tak salah untuk mengabarkan bendera putih. Malah jika ia boleh mencegah mudarat yang lebih buruk, ya harus dilakukan. Kenapa nak marah? Kenapa kita nak memberi gambaran yang negatif? Sebab daripada anak-anak kebuluran di rumah katanya, atau mereka bunuh diri kerana tekanan, lebih baiklah kibarkan bendera putih untuk minta bantuan, supaya sesiapa yang dapat boleh membantu dan mengulurkan bantuan dengan segera. Apa gunanya kita ego? Apa gunanya kita rasa malu? Juga untuk berdiam diri dalam kesengsaraan. Jadi kerajaan perlu tampil ke depan. Janganlah cuma mementingkan ego sendiri. Janganlah nak marah orang letak bendera putih tu kan orang nak susah. Kalau tak susah orang tak buat. Jadi nak marah pasal apa? Nak disindir. Kenapa? Konon-kononnya ini adalah acuan daripada Parti Pembangkang. Kenapa kamu takut pada bayang-bayang sendiri? Ini kelazimanlah mereka yang berada di anjung kuasa selalunya menuduh yang bukan-bukan, menimbulkan pelbagai persepsi. Itu keadaannya. Dan saya ingin juga menangani apa yang ditulis saudara Firdaus. Subuh tadi sampai saya baca tengok saudara Firdaus, dia kata dia mengatas culipannya, dia kata ingin bertanya bagaimana tentang kedudukan Baitul Mal. Sebab katanya masa PKPD ini pejabat-pejabat Baitul Mal ditutup. Ini tak sepatutnya berlaku. Kita minta, kita tuntut supaya pegawai, pengarah-pengarah Baitul Mal di seluruh negara, di pejabat di daerah, waktu kamu nak kutip zakat fitrah orang, kamu sanggup kamu buka di pasar malam, boleh. Tapi bila sekarang rakyat susah sekarang ni, bila tengok rakyat tutup, kamu pun tutup pintu. Mana boleh begitu? Sepatutnya pejabat Baitul Mal mesti dibuka 24 jam untuk menangani kehidupan rakyat yang susah, supaya rakyat ada tempat mengadu. Khususnya umat Islam. Saya berserulah kepada Majlis Agama Islam, JAIS ke apa semua, menterinya kena buat arahan. Pejabat dalam keadaan kita PKPD ini, dalam masih negara dalam keadaan darurat, kita berada dalam keadaan kesukaran begini, pejabat Baitul Mal mesti dibuka dan mesti ada kelengkapan untuk membantu berupa makanan asas, beras, gula, tepung, susu dan minyak mesti ada, supaya mereka yang datang ke pejabat Baitul Mal dapat mengambil makanan tersebut. Sebab inilah antara caranya. Sebenarnya itulah digunakan pun duit-duit yang kita kumpul daripada zakat fitrah umat Islam. Bukan hanya kadang-kadang zakat, bukan hanya apa-apa fitrah, malahan ada orang menderma dalam tabung Baitul Mal. Jadi waktu kamu nak kutip zakat fitrah, kamu buka di pasar-pasar malam, pasar Ramadan, ada orang tunggu dekat pintu masjid sentiasa sampai waktu Isyak. Kenapa bila orang susah sekarang ni kamu nak tutup pintu? Perlu apa nak tunggu waktu pejabat? Jadi kamu rasa kamu besar sangat. Jadi ini keadaan saya mintalah, saya menuntut bagi pihak warga, netizen, menuntut warga cinta damai supaya pejabat Baitul Mal
Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni mereka tak boleh memikirkan soal untuk bercuti ke. There is no holiday. Tidak ada hari waktunya pejabat Baitul Mal ditutup. Kalau boleh dibuka 24 jam. Nak risau apa? Bukan orang datang ramai-ramai sebab fikir video pun datang satu dua. Jadi tentulah bila mereka ditahan oleh pihak berkuasa akan tanya, saya nak pergi pejabat Baitul Mal. Dan hebahkan sebagaimana apa yang dilakukan oleh warga Johor. Saya berterima kasih kepada Datuk Hasni. Beliau begitu prihatin pada rakyat warga Johor. Sebab saya katakan, kalau mereka buat baik, kita kata baik. Datuk Hasni telah pun mengarahkan agar Majlis Agama Islam Negeri Johor sesuai dengan titah tuanku, iaitu untuk menyediakan pertukaran dan bantuan zakat. Tanya, dia kata sekarang ni pada mereka yang berada di kawasan siap dengan daerah untuk di Johor Bahru. Saudara boleh ambil nombor ni ya. Sila ambil nombor, saya akan baca pelan. Pertama sekali di Johor Bahru, saudara boleh menghubungi 07 22 82 941. Saya nak masukkan tu saya tak tahu sebab saya tak pandai sangat. Itu di Johor Bahru. Bagi daerah Muar 06 953 4263 953 4263. Bagi daerah Batu Pahat 43 566 566. Bagi daerah Segamat 931 2254 931 2254. Bagi daerah Keluang 77 28 690 77 28 690. Bagi daerah Pontian 687 9493 Pontian 687 9493. Bagi daerah Kota Tinggi 88 32 444. Di Kota Tinggi 88 32 444. Bagi daerah Mersing 799 1073 799 1073. Bagi daerah Tangkak 978 3479 978 3479. Bagi daerah Kulai 598 5104 598 5104 atau 5988127. Bagi daerah Pasir Gudang 254 4406 254 4406. Dan pejabat wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor 222 1655 222 1655. Jadi apa yang saudara perlu lakukan adalah hubungi mereka, beri butiran, bagi nama, alamat serta senarai keperluan asas yang diminta. Itu saja. Sebab anda tak perlu pergi ke pejabat kerana bantuan akan dihantar oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor atau wakilnya ke alamat tuan-tuan. Terima kasih. Inilah caranya kerajaan Negeri Johor menangani masyarakat kita yang dalam keadaan kesusahan. Baik saudara, itu di Negeri Johor ya. Negeri lain belum ada lagi saya dapat. Saya tak boleh nak bagi tahu. Tapi apa yang menjadi masalah sekarang ni, bahawa kita melihat sekarang ni integriti sekarang ni semakin tercemar. Ini adalah kesan daripada nepotisme. Warga net sekarang ni menzahirkan mereka rasa cukup tersinggung dan kecil hati dengan apabila mendengar isteri pada menteri dilantik sebagai ketua pengarah. Mula-mula kata dinafikan bahawa bukan ketua pengarah Kementerian Pendidikan ini bukan dia, tapi orang lain masih lagi belum ada pengumuman rasmi. Dan akhirnya disahkan, dilantik. Jadi katanya inilah punca yang merosakkan integriti dan kepercayaan rakyat dan masyarakat. Sebab ada orang nak dapat jadi guru pun susah. Dah dapat jadi guru, nak jadi guru pengawal kelas pun tunggu sekian lama. Kemudian dah dapat naik pangkat lagi, kok dapat jadi guru pelawat juga bertahun-tahun. Tapi kadang bagi mereka dalam setahun 3-4 kali boleh naik pangkat. Inilah adalah unsur-unsur nepotisme. Unsur-unsur kronisme yang diamalkan. Nak nafikan macam mana? Apakah kerana dia isteri menteri? Ataupun adakah kerana on merit? Terpulanglah. Saya cuma menzahirkan apa yang dilontarkan oleh warganet.
Okey, saudara? Sekarang ni kita masuk bab yang paling panas sepanjang hari ini. UMNO dijangka menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional sebelum 1 Ogos, itu pasti. Saudara, itu pasti dalam perkembangan terbaru yang akan menguji keabsahan atau legitimasi Tan Sri Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri pada sidang Parlimen akan datang. Sehingga saat ini, saya ingin menjelaskan bahawa majoriti ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah pun memberi persetujuan untuk UMNO berbuat demikian dalam perjumpaan secara berperingkat. Apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid adalah beliau tidak dapat menjumpa semua. Salah. Jadi secara berperingkat. Ada yang datang jumpa seorang sama seorang, ada yang melalui video conference dan sebagainya, bahawa mereka telah pun memberi mandat sepenuhnya kepada Presiden UMNO. Dan saya diberitahukan besar kemungkinan 1 hari 2 hari lagi akan ada mesyuarat conferences dan muktamadlah tarikh sebenarnya. Tapi kalau mengikutkan dari segi jeda waktu yang telah ditetapkan, sebab UMNO telah pun memberi peringatan kepada Tan Sri Perdana Menteri bahawa kalau dalam tempoh 14 hari tidak ada diumumkan secara tuntas tarikh pembukaan persidangan Dewan Rakyat, Dewan Parlimen, maka UMNO akan menaik sokongan. Dalam keadaan begini adalah orang menuduh itu, menuduh ini dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, ini cakap terus terang lah. Mungkin kadang-kadang kita dengar kenyataan macam Tan Sri Anwar Musa, dia kata bahawa ketetapan tidak pun dilafazkan dalam Perhimpunan Agung UMNO, mestilah satu perubahan dasar parti hendaklah dibawa dalam mesyuarat Agung UMNO. Kita nak tanya satu sajalah, waktu kamu dilantik Dewan Menteri, waktu kamu bersama-sama melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, waktu penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional, waktu langkah persyaratan itu, adakah keputusan itu dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO? Tak ada. Diserah pada Majlis Tinggi. Takkan sekarang Majlis Tinggi tak boleh buat keputusan? Sedangkan keputusan ini telah pun dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO. Cuma dia tak ada waktu tu. Dia bukan perwakilan. Sebab dia sebagai hanya ketua bahagian biasa. Dia bukan ahli Majlis Kerja Tertinggi. Dan dia tidak lagi menjadi setiausaha UMNO Malaysia. Dan dia sepatutnya berada di kawasannya mendengar secara teleconferences. Tapi dapatan saya mengatakan waktu itu dia beredar di sekeliling kawasan berhampiran dengan PWTC. Katanya, saya tak tahu. Tapi kalau begitu, mana dia tak mendengar. Memang ada satu keputusan dari segi perwakilan, ucapan para perwakilan, malahan timbalan Presiden sendiri, Tok Mat, dalam ucapannya, masih saya jangan lupa, dia bercakap, jangan lagi UMNO bersilat pulut. Jangan nanti gajah lalu, ranting tak patah. Ini ungkapan kata-kata, ini timbalan Presiden yang mahukan supaya UMNO mengambil keputusan. Tak ada cakap-cakap lagi dah. Datuk Seri Presiden dah dapat blank check. Tarik sokongan. Jadi dia kata nak bawa ke Majlis Tinggi. Buat apa? Perhimpunan Agung UMNO. Oh, ini dia kata bahawa kalau tidak, ini Majlis Tinggi tidak boleh mendahului Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO telah pun menetapkan dalam Perhimpunan UMNO 23 Mac 2021. Jadi janganlah kamu berdalak-dalik. Jangan kamu mengelirukan orang. Sebab sekarang ini sedang ada usaha. Macam malam tadi ada pertemuan di Bellamy. Bellamy itu rasa silap saya bukan rumah kediaman resmi menteri. Tapi ia selalunya dulu tak silap saya ada beberapa rumah yang disediakan oleh kerajaan untuk rumah Panglima Angkatan Tentera. Jadi kalau melibatkan, tapi rasanya Panglima Angkatan Tentera tak tinggal di situ. Jadi kalau rumah itu rumah milik Kementerian Pertahanan, maka menteri je lah. Cuma persoalan kita, dia sebagai menteri yang siaban hari, setiap waktu menyatakan bahawa jangan ada himpunan, jangan ada satu mesyuarat, tidak dibenarkan, tak boleh sama ada bercorak politik ataupun sosial. Kalau malam tadi ada pertemuan lebih daripada 2 orang, maka dia dah melanggar SOP. Ini bab 1, bab tentang SOP kawalan perintah PKP. Dan kawasan itu adalah kawasan wilayah persekutuan. Sebab di Jalan Bellamy di belakang Istana Negara, berhampiran dengan Istana Negara dulu, bukan sekarang. Yang kedua, saya tak tahu dapatan saya mengatakan bahawa adalah tak ramai mana pun saudara.
Heboh aja lebih. Satu antara dunia nak diubuhkan. Kononnya bawa ahli-ahli UMNO, perwakilan daripada ahli-ahli Parlimen UMNO telah pun mengada pertemuan membantah tindakan Presiden UMNO. Wah, sedapnya kamu. Bila anda sudah tidak ada jawatan, anda nak balon Presiden. Masa anda jadi jawatan dulu, anda bodek setengah mati Presiden. Didis, you are not a good member. Saya tak tahulah keadaan begitu. Sebab pada 28 bulan 3, 2021, sebagaimana dilaporkan oleh media, semua tahu. UMNO serta seluruh negara bersetuju memberi keputusan pada Presiden dan Majlis Tinggi untuk mengambil tindakan menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini masih lagi tuntutan bukan hanya peringkat MT, malah di peringkat akar umbi. Akar umbi sekarang ternanti-nanti. Jadi kalau yang kata 10 orang yang saya dapat khabar, orang mula kata 20 orang. Mula-mula kata mula-mulanya 25. Itu kata Nazir Aziz lah. Kemudian turun pula 15. Akhirnya katanya 10 orang tadi. Dan saya dapat tahu latest ni tadi sebelum saya buat pencerahan ni, ada orang hubungi saya, dia kata dah ada tapagau dah. Memang itulah perangai pimpinan UMNO ni. Sebab saya nak terangkan, sebab dia mengatakan bahawa ini kenyataan Tan Sri Anwar Musa. Saya kata Tan Sri tak usahlah nak cakap kalau benda yang akhirnya kalau saya sanggah nanti Tan Sri marah kat saya. Saya bukannya tak pernah bersahabat dengan beliau. Tapi sejak akhir-akhir ini saya lebih suka melakukan penjarakan sosial dengan Tan Sri Anwar Musa sebab saya tak nak terperangkap. Saya tak mau jadi mengikut kendak, saya tak mau. Sebab bila dia mempertikaikan bahawa ROS lah boleh ambil tindakan, sebab di bawah Seksyen 18C, di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan, kena mendengar baik-baik Tan Sri. Akta Pertubuhan 1966, Tan Sri Menteri, keputusan sesuatu parti politik atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya atau oleh perlembagaannya atau kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya tentang pentafsiran perlembagaan, kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan atau tentang apa-apa perkara yang berhubung dengan hal ehwal parti itu adalah muktamad dan konklusif. Dan keputusan itu tidak boleh dicabar, dirayukan, dikaji semula, dibatalkan ataupun dipersoalkan di mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan, dan tiada mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk melayani atau memutuskan apa-apa guaman, permohonan, soal atau prosiding atas apa-apa alasan berkenaan dengan kesahihan keputusan itu. Ini keputusan PAU, tak boleh dicabar. Jadi kalau Presiden nak buat keputusan, tarik. Ini masalahnya. Jadi kalau nak diubah keputusan Perhimpunan Agung UMNO pada 28 bulan 3 dulu, kena ada satu lagi Perhimpunan Agung UMNO yang baru. Itu kalau nak berubah, terpulanglah pada perhimpunan itu. Kalau perwakilan bersetuju, itu cara berparti. Tapi Tan Sri kata Tan Sri lama dah UMNO. Sekarang ni Tan Sri kena ingat, peringkat akar umbi UMNO ni tengah mendidih ni, tengah marah ni. Sebab itu sekarang ni memang kalut. Sebab kerajaan yang ada sekarang ni kalut. Sebab saudara, di saat rakyat ada yang tengah sanggup bunuh diri, ada yang cuma mampu memberi makan pada keluarganya sehari sekali, itu pun berlaukkan ikan masin, sardin, telur, dan tidak lagi seperti dahulu. Tapi dalam keadaan sekarang ini kita melihat kesan amat sedih apabila pimpinan bangsa kita saling bertelagah. Dalam parti keadilan, saya minta keadilan dengar baik-baik. Saya nak balon UMNO kemudian. Dalam parti keadilan sudah tercetus insiden pecat-memecat. Kalau saya tak dengar. Anak muda keadilan, orang ni pecat sana, pecat sini, berantakan. Sudah ada cabar-mencabar. Sudah wujud kartel katanya. Dan warlord, rupanya penyakit yang ada dalam UMNO ni sudah berjangkit dalam parti keadilan. Ada warlord rupanya. Ini penyakit-penyakit yang dibawa dalam scheme of thing di kalangan anak-anak muda yang mahu segera merebutkan kuasa. Kabarnya sudah wujud situasi berpuak-puak. Satu budaya peninggalan Azmin Ali. Sudah ada cabar-mencabar mau bertanding jawatan itu dan ini. Dan sudah hilang rasa hormat dan semakin longgarnya ikatan setiakawan dalam parti keadilan. Ungkapan
lawan tetap lawan, tidak lagi dihalakan kepada musuh politik parti itu. Sebaliknya, ia dijadikan slogan di kalangan mereka, kelompok-kelompok yang merasakan mereka wajar untuk bertanding dalam satu jawatan. Dan kadang itu saya ingat bertanya pada ahli keadilan, mana perginya ungkapan reformasi yang menolak kemungkaran politik berpuak-puak. Jangan lupa, saya ingat setiap slogan yang dilontarkan oleh Parti Keadilan waktu keadilan ditubuhkan dulu, bahawa dalam reformasi kita tak mahu adanya politik yang berpuak-puak. Mana ungkapan reformasi menolak budaya kronisme? Nak lantik orang ini, orang aku, ini bukan ni. Mana leburnya reformasi memerangi politik korupsi? Kita lawan, kita tidak mahu adanya politik korupsi. Mana pergi? Apabila sudah terjema sesuatu hulur mengulur, sudah ada scheme of thing dah menyangkit dalam penyakit parti keadilan. Jadi mana hanyutnya? Bila reformasi, bila nepotisme menjadi amalan, melantik orang aku ataupun budak-budak aku. Saya mengharapkan supaya Parti Keadilan sedar, come back to the two. Bagi saya nak melihat terjema sebuah parti politik yang masing-masing melaksanakan idealisme masing-masing. Walaupun saya warga UMNO, saya tak suka tengok ada parti gitu, apa benda ni? Masuk politik cacah marba. Sebab itu saya ada parti saya tak santun. Kemudian, ini lagi satu. Dari negeri Serambi Mekah. Jangan marah kat saya. Sebab ini saya dapat laporan. Saya perlu memberi pencerahan. Okey. Dari negeri Serambi Mekah, tanah rahmah sekebun bunga. Sudah pula ada khabar yang semakin berantakan di kalangan warga akar umbi. Kerana katanya mereka tidak lagi merelakan diri mereka untuk berada dalam acuan politik lebay-lebay kopiah sengit yang terus memasung fikiran mereka dengan dogma politik masuk api neraka ataupun masuk syurga. Sebab sudah tercetus insiden bendera PAS pun dibakar di Kelantan, saudara. Ini serius. Yang membakarnya bukan orang UMNO, bukannya orang keadilan, bukan orang amanah. Ini dilakukan oleh warga PAS akar umbi. Kerana mereka sudah kecewa melihat kepimpinan lebay-lebay yang ada di anjung kuasa itu dilihat sebab sunyi sepi dalam membela kehidupan rakyat. Mereka begitu terpesona melihat wujudnya pencantuman Muafakat Nasional. Tapi setelah wujud Muafakat Nasional, mereka menyertai Perikatan Nasional, kini diam diri, sepi, jadi tikus mondok. Sebab itu sekarang ni, kalau saudara, tadi saya nampak juga viral dalam internet, bagaimana bangunan PAS di Ipoh telah pun disembar dengan cat hitam dengan tulisan yang cukup aib. Saya tak perlu sebutlah benda tu. Jadi artinya ini bukan dilakukan oleh warga daripada UMNO ataupun ni panggillah pihak polis untuk siasat. Ini saya berkeyakinan bahawa ahli-ahli akar umbi sudah kecewa dengan lebay-lebay. Mereka sudah tidak lagi dapat merangsang pemikiran untuk terpasung dalam percaya bahawa lebay-lebay inilah. Sebab lebay-lebay sekarang ni kopiah dah tak ada. Dah tukar dah sekarang ni, rambut dah style. Tak ada lagi pakai kurta. Tak ada lagi nak pakai baju jubah, tak ada. Sekarang ni tukar ada coat. Silap-silap orang bioni pula tu. Kasut tu mungkin sekarang ni dah tahu pandai kasut Bali ke apa semua pakai tie. Dan hilang dah bicara anak, ente, dah tak ada. I and you. Hebatlah lebay-lebay ni. Retinya mereka ni selama hari ni adalah falasi. Mereka bagaikan menipu rakyat. Rakyat terpesona bahawa perjuangan mereka bawa tin-tin Milo. Tak ada dah sekarang ni. Tin Milo dah bertukar kepada Mercedes, Velfire, BMW, turun dengan siap dengan pengawal. Sebab itu saya bersimpati. Ini apa kata ni? Saya nak baca ni. Apa kata selipan anak muda selama ini menyokong PAS? Dia kata, kami anak muda pilih hijau 8 tahun yang lalu. Tak pernah pun kami join mana-mana parti politik. Kami bergerak atas tiket anak muda. Kempen sana sini. Laung, takbir, ngaukan perubahan.
Register ahli pun kami tak kisah, tapi semangat nak perjuangkan gerakan Islam dalam diri tanpa disuruh saban hari turun launkan sokongan. Kami yakin hanya dengan perubahan di atas saja yang mampu ubah corak politik negara. Dalam soal media sosial juga, kami guna nama samaran, kami kempen tetap untuk teruskan. Tak ada siapa pun register jadi ahli rasmi mana-mana politik. Semangat kami tetap kukuh. Mungkin dengan sekecil usaha kami mampu beri sedikit impak. Tapi lepas dah berkuasa, parti yang kami harapkan sama je dengan orang lain. Orang lain sibuk tolong-menolong cari inisiatif, mereka sibuk pertikaikan rakan mereka sendiri dalam parti dan menyusahkan rakyat. Mereka diam membisu. Rakyat hanya memerhati dari bawah. Jangan kata anak muda macam kami ini membenci parti Islam. Tapi sikap orang atas yang mendabik dada, inilah yang membuat kami benci. Perjuangan mereka sudah lari dari apa yang mereka ungkapkan dulu. Kalau teringat semula ceramah golongan atas ini dulu, boleh terbakar jiwa semangat. Rasa nak berperang waktu itu juga. Tapi lah ni, dah dapat gaji dan kuasa, masing-masing menikus, sembang berlagak, hina rakyat. Alasan dah tak ada kuasa dan tak ada majoriti, itu alasan bullshit katanya. Sepatutnya waktu genting macam ini, biarlah mereka jadi pembangkang, baru kuat suara dari luar hentam kerajaan. Lah ni semua lembik. PKR katanya, ada yang pesan pada orang ni, PKR, jangan pula kau fikir kami nak sokong korang. Korang pun sama 2 kali 5 katanya. Lah kali anak muda merasakan anjing. Sebab itu mereka sudah mula melihat. Mereka sudah melihat untuk make a comeback kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi masalahnya sebab saya tak tahulah. Saya melihat sekarang ni ceramah-ceramah Islam semakin sayup di bawah angin di Laut Cina Selatan. Kegairahan melakukan ungkapan takbir semakin pudar. Kapal putih dah tak ada lagi. Dah tak ada dah. Dalam keadaan kita begini, tiba-tiba saja, dan sebenar-benarnya saya amat kecewa apabila melihat apa yang berlaku. Di saat Presiden UMNO memulakan gerakan dalam melaksanakan tuntutan ahli akar umbi untuk tidak lagi meneruskan kelangsungan kerjasama dengan parti PPM, akar umbi terus menanti episod politik seterusnya di saat menerima berita bahawa Parlimen bakal dibuka dan bersidang sebelum 1 Ogos. Dalam saat-saat begini, tiba-tiba timbul perkabaran tentang wujudnya beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin. Dan mereka berusaha sedaya upaya mahu UMNO meneruskan kerjasama dan menongkah usaha Presiden. Jadi gerakan ini terus dilakukan untuk menggagalkan upaya Datuk Seri Zahid. Dan kerana Datuk Seri Zahid dah buat usaha untuk menarik sokongan dari ahli-ahli Parlimen UMNO dari Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana sekarang ni kena siap sedia untuk menanti pintu Dewan Rakyat bersidang. Dan paling penting, rupanya mereka alpa. Mereka sudah terlupa. Buat-buat tak nampak. Sedangkan istana sendiri sudah pun mendengar dan menyantuni suara dan kehendak rakyat. Istana amat maklum dan cukup mengerti bahawa kerajaan ini adalah kerajaan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Dalam aroma demokrasi raja berperlembagaan. Istana telah bertitah. Istana telah pun bertitah dan menyantuni kehendak tuntutan rakyat. Keprihatinan istana mahu membela rakyat untuk tidak lagi mengizinkan rakyat hidup terbelit dalam kesukaran, keperitan dan semakin papa kedana. Istana mahukan situasi ini segera dilakukan perubahan. Istana sudah bertitah secara atas kesedaran lemahnya dan goyahnya kestabilan pimpinan kerajaan hari ini. Kerana itu istana amat maklum. Tiada lagi wujudnya kestabilan politik parti pemerintah yang diamanahkan untuk memacu negara ke tahap lebih gemilang. Istana amat mengerti saudara. Istana mengerti perancangan serta peristiaran darurat tidak mampu mengekang ganasnya virus corona ini. Dan akhirnya ia meragut nyawa ribuan rakyat. Istana turut merasai kepedihan rakyat. Istana amat menginsafi kesan serangan virus corona mengakibatkan pintu-pintu rumah Allah, masjid, surau sudah semakin tertutup dan sepi.
dan rakyat ummah semakin jauh daripada untuk bertahajud, bertahmid dan berzikir dalam alunan munajat, memuji kebesaran Allah. Tapi apa yang dilakukan? Istana mahukan agar upaya dicari untuk memperbetulkan setiap kesilapan dan kerosakan terjadi. Jadi jangan kata istana tak sedar, jangan kata istana tak ambil maklum. Istana mahukan semak dan imbang bagaimana wang dari kantong khazanah negara telah dibelanjakan. Kerana istana mahu semua ini segera terlaksana. Tapi kalangan ahli parlimen dari UMNO, mereka gagal mentafsir. Mereka tidak dapat membaca setiap titah dari istana kerana memikirkan tentang tembolok mereka sendiri. Mereka yang lahir dari kilang UMNO gagal mentafsir bagaimana wujudnya UMNO ini adalah tidak boleh lari dari mempertahankan serta melaksanakan titah istana. UMNO seharusnya kukuh dengan slogan raja dan rakyat berpisah tiada. Tapi itulah sekarang ni sesuatu yang amat menghairankan saya. Saudara, bagaimana ahli-ahli parlimen UMNO boleh pula menyokong pimpinan yang dah tahu sejak azali lagi nak bunuh parti dia. Lebih lagi yang saya pening kepala, dia kata I cannot brain apabila adanya ahli-ahli parlimen UMNO menyokong pimpinan parti yang jauh lebih kecil daripada UMNO. They are supporting the party, sanggup ketepikan presiden mereka untuk menyokong parti yang lebih kecil daripada UMNO. This make me, I cannot breathe. Jadi kalau begini, ahli-ahli parlimen UMNO jangan marah kat saya. Jangan marah pada rakyat. Seandainya rakyat membuat persepsi, rakyat merasakan ada sesuatu yang cuba anda sorok daripada rakyat. Mungkin anda dalam keadaan ketakutan. Ada sesuatu yang anda lakukan, maka membuatkan bahawa diri anda tidak begitu selamat. Kerana itu kena anda harus merasa selamat, terus kekal berada dalam Perikatan Nasional. Kerana kalau anda hilang jawatan, mungkin ini jangan salahkan rakyat, sebab anda punya tindakan ini membuat orang kena brain. Macam mana? Tak ada logika langsung. Anda berada dalam parti UMNO yang menyantuni kehendak rakyat. Anda berada dalam parti UMNO yang mendahulukan kerja raja. Anda berada dalam parti UMNO yang tiap-tiap waktunya harus menyantuni dan setia pada presiden. Hari ini apa yang anda lakukan? Anda mengujudkan suasana, anda balon presiden, anda kata majlis kerja tinggi tak kena, timbalan presiden pun anda balon orang itu. Jadi anda saja yang betul. Jadi anda ni ke mana? Sebab itu saya minta dalam keadaan begini, Datuk Seri Zahid Hamidi kena presiden UMNO. Datuk Seri kena tegas kali ini. Kalau mereka tidak mahu menyantuni apa yang dituntut oleh perwakilan dalam Tribunal Agung, apa yang diminta oleh ahli-ahli akar umbi di peringkat bahagian yang sudah tak mahu lagi bekerjasama, enough is enough. Silakan singkirkan mereka daripada parti kita. Saya rasa UMNO lebih selamat tanpa ada 5-6 ekor yang ada kat atas tu. Sebenarnya yang kecoh sangat ni ada 5-6 orang. Dan mereka ni kalau tak ada jadi wakil rakyat, kalau mereka tak dipilih jadi ahli parlimen akan datang, mereka akan jadi kupang tembaga. Nobody will care. Barulah dia tahu. Selalu lihatlah bagaimana pimpinan-pimpinan terdahulu, bila mereka dah tak ada kuasa, dah tak ada jawatan semua, mereka tersisih. Saya tak mau sebutlah satu-satu nama, tapi saudara boleh lihat mereka bergantung di rumah UMNO. Mereka bergantung dengan rumah agama UMNO. Tapi waktu yang sama mereka tidak menyantuni UMNO. Mereka lain tak ada nak menjahanamkan UMNO. Bagi saya tindakan mereka itu sebab rakyat benci. Rakyat tak boleh accept anymore. Sebab itu sebenarnya sebab itu saya katakan bahawa pemimpin hari ini, khususnya ahli-ahli parlimen UMNO, dia kenalah mengakui bagaimana kenyataan Khalifah Omar Al-Khattab dalam waktu baginda menyantuni memerintah empire Islam waktu itu. Apa kata Khalifah Omar Al-Khattab? Dia kata, akulah seburuk-buruk pemimpin bila aku kenyang sementara rakyat aku lapar dan dahaga. Jadi kena hayati. Ini tidak apa yang dilakukan oleh mereka, biar aku kenyang, rakyat menderita. Sebab sekarang ni keadaan cukup teruk. Rakyat teruk, jangan membohong. Jangan sesiapa menafikan.
Sebab itu rakyat dah tak ambil peduli dah. Rakyat dah bosan dengan cerita-cerita politik ni. Sebab itu rakyat kata, enough is enough. Tutuplah segala cerita apa skater ini. Kalau perlu mereka nak keluar, keluarlah. Warga UMNO di peringkat Akar Mumbi, redha. Lebih redha mereka ini meninggalkan UMNO. The faster is the merrier. Sebab itu saya kata, Datuk Seri Presiden, saya minta ni, Datuk Seri Presiden UMNO, sebab saya warga UMNO, noktahkanlah perjalanan politik mereka ini. Sebab mereka mewakili UMNO dalam pilihan raya, mereka mempunyai kuasa, mereka berada di anjung kuasa di sebelah, mereka tidak menyantuni untuk warga UMNO. Yang mereka santuni adalah tembolok diri mereka, yang mereka santuni adalah diri mereka, kekayaan itu dicari bukan untuk rakyat, bukan untuk mempertahankan UMNO, bukan untuk setia pada Presiden. Enough is enough, Presiden. Berhentilah lagi untuk berlapang dada. Bagi saya, sudah tidak lagi perlu kita bercakap. Saya mohonlah. Sebab kita tengok apa yang mereka lakukan. Berkumpul sana, berkumpul sini. Serang Presiden, berkumpul sana, berkumpul sini. Keputusan Majlis Tinggi, keputusan Perhimpunan Algo UMNO, tak nak bekerjasama lagi dengan Perikatan Nasional. Masih lagi tak berada. Kenapa? Nak menyelamatkan diri. Matlamat mereka satu saja. I must survive in politics. I don't care. Parti nak mati, dia punya hal. Dan ini keadaannya. Sebab itu saya terdengar bahawa dalam pertemuan di Jalan Bellamy, malam tadi, kabarnya pertemuan itu mengatakan bahawa kalau ahli-ahli parlimen ini semua menyertai Parti Bersatu, UMNO akan lingkup. Kita kata, please, by all means. Itulah kehendak kita. Kalau boleh, silalah, bawalah berapa orang nak keluar. Kita tidak pernah takut membujur lalu melentang patah. Kita sembang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.